Assalamualaikum and hi parents. Jadi untuk video kali ini, saya Teacher Akmal akan present serba sedikit tentang visual discrimination. Sebelum saya proceed dengan apa itu visual discrimination, saya nak tanya parent, adakah parent familiar dengan ada 4 gambar saya tunjukkan di skrin sekarang? Kalau parent perasan, yang pertama di bahagian atas sebelah kiri ada sejenis haiwan dan ia merupakan satu game di mana anak-anak kita perlu mencari apa persamaan antara terdapat dua haiwan tersebut. Apa cari persamaan haiwan itu. Game yang kedua, dia opposite pula. Anak-anak kita kena cari apa pula perbezaan. Terdapat 12 differences on the picture over there, bahagian atas di sebelah kanan. Manakala dua gambar di bawah pula, di bahagian kiri, kanak tersebut perlu mencari 10 item yang tersembunyi yang sedia ada dalam tu. Dan yang terakhir, game yang di bahagian bawah sebelah kanan pula merupakan game di mana I Spy with My Little Eyes. Kadang-kadang kita biasa main dalam kereta. Kalau family saya lah, dulu kami akan main dalam kereta. Sementara tak nak anak-anak tu asyik tanya, dah sampai ke belum? Are we there yet? So parent most of it, dia orang akan ajak anak-anak untuk bermain game I Spy with My Little Eyes, Blue Car. So kami kena cari mana blue car. Okay, kita jumpa satu. Next, we proceed with red car, black car, white car, or even like trees or people. You know, like games like that. So, sebenarnya apa perkaitan game-game yang saya tunjukkan? Sebenarnya contoh-contoh yang saya tunjukkan sebentar tadi, mereka berada di bawah kategori game yang melibatkan visual discrimination. Jadi visual discrimination ni merupakan satu ability di mana individu tersebut boleh detect apa perbezaan ataupun persamaan dan mereka boleh classify atau mengkategorikan mengikut ada simbol, objek ataupun shapes. Selain daripada tiga kategori tersebut, mereka juga, which is the visual input tadi, boleh juga dikategoriskan dengan warna, position, form, pattern, texture or even sizes. Let's proceed to what's the importance of having this visual discrimination skills untuk anak-anak kita. Untuk jangka masa pendek, of course kita berbalik kepada definisi visual discrimination. Jadi kalau kanak-kanak kita boleh ada skill visual discrimination ni, di mana dia boleh membezakan sizing, membezakan item-item mengikut kategori-kategori mereka tersebut. Sebenarnya having these skills sangat penting sebab dia akan melibatkan reading and writing skills. It is very crucial sebab just imagine kalau anak kita tak boleh bezakan pun huruf let's say huruf B dengan huruf D sebab dia terbalik kan. Dia tak boleh nak recognize perbezaan tu. Of course anak-anak kita akan ada masalah untuk mengeja, masalah untuk membaca. Selain daripada tu, apabila anak kita kurangnya lah, saya cerita pasal kurangnya skills visual discrimination ni, mereka akan ada masalah social interaction. Saya faham mesti ada some of you guys confused. Kenapa ada masalah social interaction pula kan? Sebenarnya, kanak-kanak yang ada masalah visual discrimination ni boleh ada masalah untuk mentafsir face people. Jadi this leads to struggle untuk communicate, struggle untuk socialize dengan other people. So bila dia orang dah ada rasa susah untuk nak socialize, of course there's a chances untuk dia orang isolate diri sendiri sebab due to shames. Hence, this akan leads to other bigger problem in the future. Jadi, having these skills is very crucial and kita as parents, kita boleh melentur bulu daripada rebunnya.
Jadi dalam video ini saya akan tunjukkan saya tunjukkan empat contoh visual discrimination activities. Jadi yang pertama adalah opposite, aktiviti-aktiviti yang bertentangan. Kita menggunakan word. Kejap lagi saya akan tunjukkan contoh-contoh macam mana saya buat. Yang kedua sorting, yang ketiga puzzles dan yang keempat ordering. Ordering ni turutan lah. Untuk contoh aktiviti visual discrimination games untuk opposite punya kategori, kita boleh tunjukkan satu cerita. Gimana boleh jadi kita pergi keluar dengan taman dengan anak, ataupun kita tunjukkan buku ataupun iPad menceritakan kisah. So like for this example, saya gunakan ada anjing dengan kucing. So opposite ni saya kaitkan dengan positioning. So untuk bahagian high and low. So kita boleh ceritalah kucing panjat pokok, dia tidur atas pokok. Kucing high. Lepas tu kita bercerita yang anjing ni ada dekat bawah. Anjing pun tengok kucing. Anjing tu dekat low. So we can depends on what languages that you guys use at home with your children. So you guys can either use fully in English, in Malay or even mix. Tak ada masalah untuk penggunaan language. Dan ni salah satu contoh lah opposite. So you guys can use high, low, can use. Kalau untuk kids yang dah advance sikit, then you guys can start to teach kiri kanan. And then can use depan belakang, atas bawah. Untuk kita letak item dekat bahagian atas bawah. Benda-benda words yang opposite yang melibatkan preposition. And then nextly is sorting. So untuk sorting, yang ini saya letakkan, kita boleh gunakan shillings. So kalau kata untuk mula-mula nak introduce game ni kepada anak, kita boleh gunakan dua kategori. Contoh duit shilling 10 sen dengan duit shilling 50 sen. So jadi untuk duit shilling yang ni, kita dah melibatkan texture dan juga sizes sekali. Untuk dia bukan sahaja tengok, as in dari segi sizes, anak-anak kita juga boleh rasa ketebalan ataupun kebesaran duit shilling tu. So bila dah okey untuk sorting gunakan dua kategori, dan kita boleh masukkan 3 kategori. Lagi susah pula. So kita boleh tambah difficulty untuk aktiviti sorting ni. Yang ni saya just guna example of gold, silver and bronze coins. But of course we can use any other coins, or even kalau you guys ada bola ke kan, bola yang saiz besar, medium, kecil, boleh juga guna item-item untuk kita buat aktiviti sorting. Seterusnya kita boleh juga buat aktiviti puzzle. Jadi untuk anak kita, kita boleh mulakan dengan 2 piece puzzle. Untuk anak kita cantumkan 2 piece puzzle tersebut, anak kita perlu ada kemahiran visual discrimination yang bagus, sebab anak tu perlu cantum mengikut image yang betul. Jadi kita kena perhatikan betul-betul aktiviti buat puzzle ni dengan anak. Kita give full attention and kita kena observe lah sama ada anak kita ni dia masuk tu based on the image on the puzzle pieces, ataupun sekadar cuba try test masuk je. Patutnya tak boleh lah macam tu. Sepatutnya anak kita boleh tengok gambar on the first piece and then dia akan match accordingly based on the second piece. Betul-betul dia masuk, bukannya dia macam try pusing-pusing, try masuk ikut on the puzzle slot. So kalau dia masih buat macam tu, meaning anak kita tak nampak lah image on the puzzle pieces, dan kita boleh assist anak kita untuk ajar dia lah match. Kita boleh gunakan gambar-gambar yang lagi simple ataupun gambar-gambar yang symmetrical lah. Contoh buah. Buah kan dia sebiji, lepas tu dia cut 2 untuk kita match. Ni saya cerita pasal 2 piece lah. Sebab kalau kata kita pakai yang lagi advance sikit, contoh macam haiwan giraffe. Giraffe bentuk dia tak simetri. So anak kita kena tengok betul-betul untuk match. So this 2 piece puzzle can use as a start, ataupun sorting boxes. Biasa kita pakai shapes ke kan, yang simple-simple. Shape sorting puzzle. Shape sorting boxes. Then leads to 2 piece puzzle, and then we can like gradually add up lah the number.
3, 4, 5, 6 up until 8 pieces untuk anak-anak yang masih kecil. Okay, ordering pula, turutan. Of course, bila anak kita dah masuk waktu sekolah nanti, semua benda is started with ordering, with urutan. Contoh, huruf A sampai Z. Kita tak ada tiba-tiba belajar F, lepas tu tiba-tiba W, tiba-tiba A. Tak, kita ikut ordering, kita ikut turutan. Number pun macam tu, kita belajar 1 sampai 10 dulu ikut turutan. 1, 2, 3, and then baru kita proceed ke 11 ke 20, So, sebelum anak kita masuk ke sekolah untuk belajar lagi benda-benda yang skill yang begitu advance, kita boleh juga start daripada rumah. Jadi macam mana kita nak tambahkan skill untuk dia pandai aktiviti dalam kategori ordering? Kita ambil shape sebagai contoh, gambar yang saya letak dekat dalam skrin ni. Kita ambillah shape yang sama tapi dalam saiz yang berbeza. So kita boleh start from the largest shape to the smallest, ataupun from the smallest shape to the largest. And then kalau shape yang sama, anak kita dah mahir untuk skill ni, kita boleh juga bagi satu kategori. Contoh, kita bagi bentuk haiwan, tapi kita letaklah haiwan yang berbeza-beza. Contoh pada saiz kucing, lepas tu kita bagi jaguar, and then tiba-tiba gajah, lepas tu giraffe contoh. So having dari rumah pun kita dah boleh mula ajar anak-anak kita untuk bersedia sebelum masuk ke sekolah. Itu sahaja daripada saya, contoh-contoh untuk aktiviti. Sebelum saya tutup video kita kali ni, suka untuk saya tambah sedikit di mana kebaikan kita mengajar langkah awal, which is the benefit of having these skills. Anak-anak kita ada skills visual discrimination ni, which is anak kita akan dapat notice even slight difference between letters, words, and of course this includes numbers juga. And also by kita buatkan aktiviti-aktiviti yang saya explain tadi, aktiviti tu sebenarnya sangat membantu untuk kita boostkan attention anak kita to fokus dekat details. Jadi kita dapat sebab anak-anak ni kan dia belajar dengan cara bermain. Jadi kita buat aktiviti tadi seolah-olah bermain, dan secara tidak langsung kita sebenarnya dapat encourage anak kita untuk belajar, untuk observe, identify even there's a slight differences dekat item-item, dekat objek-objek di persekitaran anak-anak kita. And of course benda ni akan leads to increase-nya ability untuk dia concentrate, dan juga of course dia akan increase-nya dia punya attention span anak-anak kita. So I hope video ini dapat membantu ibu bapa di rumah dan semoga dapat untuk aplikasi.